اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 37. Surat 37, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika tiada berhenti marah seseorang dengan ini perkataan, dengan ini bacaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Dan jika tiada diam marahnya, tiada berhenti marah dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, dengan ini bacaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hendaklah ia duduk. Hendaklah ia duduk ni jika ia berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Ini sambungan dua perkara yang menolong atas menahankan marah. Nak tahan marah ni bertolong dengan dua perkara. Mana pertamanya ilmu pengetahuan, yang keduanya pekerjaan, yakni amalan. Hak ilmu pengetahuan, bahawa kita mengetahui tiada berlaku suatu perkara melainkan semuanya kehendak Allah. Maka tiada sebab bagi marah melainkan kita tidak terima, kita tidak redha akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tiada atas kehendak diri kita. Sekarang ni berlaku sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah, tapi perkara tu tidak dikehendaki oleh diri kita. Bila berlaku perkara tersebut, kita pun jadi nak engkar, tidak reda, tidak terima. Tu jadi punca jadi marah. Ada ni. Jadi kita kena ingatlah bahawa semua yang berlaku ni adalah datang daripada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kesemua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku tu kehendak Allah, tapi tidaklah kehendak kita. Disanda juga tiada atas kehendak dirimu. Sebab macam sebut minggu lepas lah, kita ahli sunnah, kita ada kehendak, kita ada pilihan, kita ada kemahuan, kita ada kehendak, kita ada kemahuan,
kita ada ikhtiar, kita ada pilihan. Tapi hakikinya kehendak kita, kemahuan kita, pilihan kita tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, duduk di bawah kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disanda jugalah yang berlaku tu kita tidak kehendak. Berlaku kerana apa? Kerana kehendak Allah. Maka kalaulah marah tu mari daripada mana? Mari daripada engkar tidak terima akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena balik kepada ilmu pengetahuan, semua yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena terima, kena reda, kita jangan marah. Bila kita ingat seumpama ni menolong kita atas menahan daripada sifat marah. Ada ni. Jadi berlaku perkara-perkara yang dugaan lah kepada kitanya. Perkara ni ialah kalau kita tak ingat seumpama tu memanglah mana marah sangatlah kitanya. Tapi kalau kita ada ilmu pengetahuan seumpama tu, ilmu orang ada belaka. Tapi saat tu ingat ke tak ingat ilmu tu, ilmu pengetahuan ada, pegangan kitanya segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah. Itu tetap dah kita orang Islam yang beriman. Tak ada timbul soalan dah di situ. Kita orang Islam yang beriman, tetap dah kita berpegang segala-gala yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, qada dan qadar. Sekarang ni sebut qada dan qadar pun kena perinci. Qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sebab sekarang ni ada aliran-aliran yang terpesong. Qada Allah hanya setakat Allah mengetahui. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, hanya Allah mengetahui. Kita dah qada Allah ni kehendak Allah yang bersifat dengan iradah muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara. Maknanya kita tak tinggal ilmu tu. Sebab qada dan qadar ini berkisar di 3 sifat: qudrah, iradah dan ilmu. Tapi kita kena perjelaskan qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu, baru timbul tahu ilmu. Faham tak ni? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala apabila telah menghendaki oleh Allah dengan fi'il madhi, isyarat kepada ketentuan azali tanjizi qadim. Idza arada syai'an, apabila telah menghendaki, iradah. Tapi apa yang Allah Taala kehendak selaras dengan apa yang Allah Taala tahu. Allah Taala fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Itu qada qadar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Yurid, bukan barang yang ia tahu, barang yang ia kehendak. Barang yang ia kehendak selaras dengan barang yang ia tahu, baru keluar ilmu. Jadi sebut qada ni tak boleh sebut qada qadar saja. Qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu. Jadi ada golongan sekarang qada mana Allah mengetahui, bukan Allah menghendaki, bukan Allah menetapkan, bukan Allah memutuskan. Ada tu. Itu akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi qada kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi semua yang berlaku ni qada dan qadar Allah.
Jadi kalau pegangan dah. Pegangan kita pula berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Tapi apabila bergerak-gerak marah ni, kita nak pelihara macam mana ni bergerak marah ni, pelihara dengan nak menolong atas menahan diri ketika bergerak-gerak nak marah ni, dengan ilmu pengetahuan. Kena ingat bahawa yang berlaku tu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dari sudut kita nak menahan diri daripada marah, supaya tertahan marah kita. Tapi perkara yang dilakukan ke atas kita tu perkara yang menzalimi, menganiayai akan kita, dari sudut tu kita boleh terima. Dari sudut ikhtiar usaha dia yang menzalimi, yang menganiayai kita, tindakan lah. Kena ambil tindakan kok mana, ikut jalan mana pun, ikut jalan pihak berkuasa ke, ikut jalan mana pun, kita kena ambil tindakan lah. Dah kata kita nak tahan dia marah ada Allah. Kemudian perkara yang berlaku tu perkara yang salah, kita kena perbetulkan balik, kita kena mempertahankan hak kita. Itu syariah. Ada ni. Bukan makna apabila kita dizalimi, kita dianiayai, kita pun tahan marah. Ketika bergerak-gerak nak marah, kita tahan marah. Kenapa? Kerana itu semua datang daripada kehendak Allah. Kita marah berarti kita tak terima kehendak Allah. Kemudian kita pun berdiam diri. Tidak. Kita tidak akan berdiam diri. Kita ambillah jalan mana pun yang menepati syariah untuk mempertahankan diri kita yang dizalimi, yang dianiayai. Sebab apa? Itu disebut syariah. Sebab perkara itu datang daripada ikhtiar usaha seseorang yang menzalimi dan menganiayai kita. Walaupun pada hakikinya seseorang memilih dan melakukan perkara tadi, tetap duduk di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena letak molek ni. Simple je, tapi simple tak simple pun salah letak, tergelincir daripada ni pegangan ahli sunnah wal jamaah, habis lah. Ataupun pegangan okey, syariat kita dah okey. Dah okey syariat macam mana? Kita menyandarkan perbuatan yang salah tu semata-mata qada Allah. Kita makna seolah-olahnya kita jadi berdiam diri je. Mana syariahnya pula? Semuanya memanglah kehendak Allah. Tapi jalan syariahnya macam mana? Pegangan tetap dah. Pegangan tetap dah. Segala-gala daripada Allah. Dan kita pun dari segi syariat batinnya, kita dapat menahan diri kita daripada marah tadi dengan redha, dengan sabar. Syariat batin. Syariat zahirnya macam mana? Adakah syariat menuntut kita berdiam diri? Tidak. Pada ni, kita kena ambil jalan syariat untuk melepaskan diri kita daripada kezaliman, penganiayaan daripada seseorang. Yang kita membiarkan diri kita dizalimi, yang kita membiarkan diri kita kena mudarat daripada seseorang, walaupun hakikinya yang melakukan yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi ilmu. Kan dari segi macam mana pula amalan kita ketika bergerak-gerak nak marah ni. Amalan kita yang pertamanya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana hadis yang menyuruh kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ketika marah ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syaitan yang direjam. Dalam kitab Minhajul Abidin, pada pembicaraan Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaiq. Aqabah yang ketiga, Aqabatul Awaiq, perkara-perkara yang menyekat kita daripada amal ibadah 4. Dengan manusianya, dengan dunianya, dengan syaitan, dan yang panjang yang menyekat adalah nafsu.
Nafsu panjanglah dalam kitab Minhaj tu. Manusia, dunia, syaitan, kemudian nafsu. Di pembicaraan bab syaitan tu, macam mana kita nak melepaskan diri kita daripada syaitan yang menyekat kita daripada amal ibadah. Panjang di situ. Yang terakhirnya, kita minta berlindung dengan Tuan dia. Tuan dia. Siapa Tuan kepada syaitan? Allah Ta'ala lah. Allah Tuan kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb bagi sekalian alam. Allah Rabb, Allah Tuan yang hakiki. Alam ni termasuk syaitan, termasuk iblis. Siapa Tuan dia? Rabb dia, Allah. Jadi minta berlindung dengan Tuan dia lah. Itu nak kitab Minhajul Abidin. Sebagai perumpamaannya, apabila kita tersempak dengan anjing yang nak terkam kita tu, kita panggil Tuan dia lah. Baik, bila Tuan dia mari, Tuan dia bunyi je, anjing tu pun senyap lalu dah. Ini buat bandingan. Tapi kita cerita ni dalam majlis ilmu ni, dari segi percakapan adab, bukan kata syaitan. Benda-benda yang keji pun kita tak boleh lah. Ni jumpa tahid stokor. Siapa Tuan dia? Siapa Tuan? Tuan dia orang hak berok tu lah. Dia Tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki. Tuan zahir je tu bukan dia. Tuan yang hakiki. Jangan duk tanya gitu. Tak ada adab. Tak ada adab. Benda huduh, benda keji. Jangan duk sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ni. Cuma kita majlis ilmu cerita gitulah. Kita jalanan kitab Minhaj, macam mana nak melepaskan diri daripada halangan syaitan. Yang terakhirnya, kita minta perlindungan daripada Tuan kepada syaitan yang menyekat kita daripada amal ibadah. Pegang kita tetap adalah Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Hak dia belaka. Segala-gala hak dia belaka. Itu je lah. Jadi syaitan marbub kepada Allah. Iblis marbub kepada Allah. Hak dimiliki oleh Allah, direntah oleh Allah, diatur oleh Allah. Hakikinya makhluk tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir seseorang sesat datang daripada syaitan, datang daripada yalah macam-macam lah timbul kesesatan ni. Datang daripada manusia yang menyesatkan, datang daripada godaan syaitan, datang daripada nafsu atau zahir. Hakikinya yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Siapa yang hidayah, siapa yang beri petunjuk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakiki dia, Allah. Dah kan? Yang menyesatkan tu syaitan, tu zahir. Yang menyesatkan tu manusia, tu zahir. Hakikinya segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah. Saya katalah pada ni. Yang beri hidayah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala wa yudillu man yasha, dan Allah Ta'ala yang menyesatkan akan sesiapa yang ia kehendak. Jadi sesat seseorang itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ni Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Ni semua ni kita cerita ni sebuah syariat. Jadi nak hilang nak hilangkan, nak boleh kawal marah tengah bergerak ni, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita nak berlindung daripada syaitan. Apa syaitan boleh bekas ke? Hakikinya memanglah, tapi ini syariah dia panggil. Ini dia panggil syariah. Mana baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, baca dah a'udzubillah berkali-kali dah, tapi tak hilang juga kemarahan ni. Kau bertambah pulaknya, kau bertambah pula, bertambah marah dah kitanya pulaknya. Maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Ketika marah tu duduk dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk.
Dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Dia sekarang ni, kalaulah kita berdiri, kalau kita tidak duduk, jadi binasalah kita. Sebab bila kita berdiri ni kok, tangan ke, kaki ke, dia cepat sikit lah. Jadi bawa kepada binasa anggota zahir kita. Duduk tu hukumnya adalah wajib. Sebab hendaklah dalam kitab ni terkadang dengan makna wajib lah, terkadang dengan makna sunat. Hendaklah dalam kitab ni. Jadi kalau kita dalam berdiri, marah kitanya. Kalau kita tak duduk, memang kita kata orang lah, kita kata kau dalam berdiri ni, faham tak ni? Maka kita wajib kena duduk. Kita wajib kena duduk. Macam mana? Ini perintah duduk ni di antara jalan dia. Nak duduk macam mana di tempat tu, tak sesuai nak duduk di tempat tu. Faham tak ni? Tambahan pula kalau kita duduk, kita pula nanya nanti kan. Yelah, kita nak marah ke dia sebab dia menayai kita. Dia pun tunggu masa juga duduk di terajang kita yang pula. Faham tak ni? Nak tengoklah. Duduk di sini untuk mengelakkan kita daripada binasa anggota kita. Kalau kita tumbuk orang, tu tangan kita jadi binasa. Kita terajang orang, kaki kita jadi binasa. Lepas tu kita lari daripada situ lah. Kita beredar daripada situ. Jangan kita faham duduk, kita duduk lah. Tengok kadang nak duduk pun. Ini jalan dia lah. Jalan dia duduk untuk mengelak daripada binasa anggota zahir kita. Sebab terdahulu sifat ghadab ni membinasakan anggota zahir dan membinasakan anggota batin hati kita. Zahir pun jadi binasa, tangan, kaki, lidah tak zahir. Bila kita nak marah, lidah kita pun maki hamung. Itu kebinasaan lidah pula. Kalau duduk, tangan, kaki tak gerak dah lah dah. Lidah? Lidah. Takut lidah, tak berhenti lidahnya. Tapi kalau kita beredar daripada situ, lari daripada situ, gitulah. Untuk kita mengawal diri kita ketika bergerak-gerak sifat marah tu. Ini cara dia lah. Duduk kalau kita dalam keadaan berdiri, dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Hak nak marah masa duduk, maka berbaringlah. Berbaring. Dan jika tiada diam marah dengan duduk atau berbaring itu, dia berdiri, dia duduk. Hari duduk, dia berbaring. Tak hilang, tidak diam juga. Mana tiada berhenti juga marah tu. Maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Ambil air sembahyang. Yang mana kita ni ambil sembahyang ni banyak ketika kita disunatkan ambil sembahyang ni, di antaranya lah. Ni bukan ambil sembahyang perbaharukan wuduk ni. Walaupun kita sudah ada wuduk, kita memang ketika tu ada air semayang, ambil wuduk. Air semayang kita belum lagi kita semayang, tu hak lain lah tu. Kita dulu kan bicara berkaitan dengan niat wuduk. Niat mengangkat hadas tidak sah bagi orang yang tajdidul wuduk. Bagi orang yang memperbaharukan wuduk, dia niat saja aku mengangkat hadas kecil, tidak terhasil wuduk sunat yang diperbaharukan. Sebab niat mengangkat hadas kecil, macam mana dia belum lagi berhadas kecil, wuduk dia belum batal. Cuma disunatkan perbaharu apabila wuduk itu telah kita semayang. Semayang dah, fardu ke sunat ke, maka barulah kita disunatkan perbaharu. Tu hak perbaharu, hak ni bukan masalah perbaharu wuduk ni. Ni sunat asing ni. Ni sunat asing. Maknanya kita ada semayang dah, kita nak ambil semayang pula, tak sunat lagi. Sebab semayang tu kita belum semayang lagi. Hak tu hak sunat lain. Itu dipanggil sunat tajdidul wuduk. Hak sunat tajdidul wuduk ni kita kurang sikit lah. Kurang. Wuduk hak tak berapa nak lekat tu pun dia tahan ok lagi. Mana? Berasa nak kentut tu dia boleh lah ok. Padahal
Semayang berapa kali semayang dah? Dengan qabliyah maghrib, dengan semayang maghrib, dengan ba'diyah maghrib. Ada ni. Bukan kata nak tahan wuduk jangan batal. Tak batal pun. Nak semayang sunat tajdid wudu. Sunat tajdid wudu. Ni kita cerita sunat ni, tapi kita kena tengok pula. Kalau kita nak tajdidkan wudu, ketinggalan kita pula tak sempat nak semayang qabliyah isyak. Tu cerita lain pula. Ada ni. Ni kita wudu kita maghrib tadi kita pakai dah. Kita nak semayang isyak sunat tajdid. Betul. Kita masa orang tengah kuliah kita tak boleh nak keluar. Sebab kita bukan ada kerana yang kuat. Sebab kita hanya nak memperbaharukan wudu. Kita keluar lepas daripada orang bang, nanti tak sempat semayang qabliyah isyak. Pada ni. Tak sempat pula semayang qabliyah isyak. Tajdid wudu sunat, semayang qabliyah isyak sunat. Dia kalau buat semayang sunat sama sunat, tak ada rawang sunat semayang. Ada ni. Mana dah tika lain lah. Tapi kita nak tajdid pun wudu yang telah digunakan untuk semayang. Sekarang ni kita masalahnya kita wudu ada dah ambil dah tadi, tapi kita dah main lagi. Kita mari nak marah ni ambil wudu, ni bukan tajdid. Ni bukan tajdid wudu. Ini kita ambil wudu kerana apa? Kerana nak mengurangkan, nak menahan diri kita daripada marah yang sedang bergerak-gerak tu, nak marah. Jadi sunat ambil wudu ni dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda." Artinya bahawa syaitan itu dijadikan daripada api. Syaitan Nabi kata dijadikan daripada api. Jadi syaitan ni pun sejenis daripada jin. Syaitan ni daripada jin. Syaitan daripada jin, jin pun sebagaimana iblis dijadikan daripada api. Cuma khilaf ulama'nya, syaitan ni jenis yang sama ataupun lain, tapi syaitan daripada jin. Jin pun daripada api, syaitan pun daripada api, iblis pun daripada api, malaikat daripada nur, daripada cahaya. Dan hanya senya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipadamkan akan api dengan air. Nak padam api ni kena air lah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Nabi suruh ambil air sembahyang. Sebab apa? Sebab kemarahan kita tu datang daripada syaitan. Kemarahan kita tu datang daripada syaitan. Jadi nak hilangkan panas marah tu dengan air. Maka Nabi pun perintah supaya mengambil air sembahyang. Kemudian kalaulah dengan air sembahyang pun tak cukup juga, kita mandi. Sebab Nabi perintah berwudu. Kenapa? Kerana nak menghilangkan kemarahan dengan air. Sebab syaitan tu dijadikan daripada api. Nak memadamkan api adalah dengan air. Tiba-tiba dengan air wudu tak hilang juga, kita mandi terus. Mula-mula nak ambil semayang je, tak jadi apa juga. Duduk mengeling kepala semacam. Ada ni kan nak marah kan, duk iling kepala duk iling kepala. Ambil semayang pun tak hilang juga, mandi terus. Kan ni? Hak ni kalau marah suruh tak ada nak buat, tak ada nak mikir ni. Ilmu pun hilang, hak amalan ni pun tak sempat. Nak baca auzubillah pun tak jadi dah. Tak ada. Akhirnya jadi syaitan sendiri dah jadinya. Nak minta berlindung syaitan macam mana? Jadi macam syaitan dah kita je. Nak minta berlindung macam mana?
Ini semua ujian. Kemudian sampai masa Tuhan uji ni bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Cerita secara ilmu teori, itulah ceritalah cara ilmu teori permulaan. Nak praktikalnya bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Itu je. Manakala Tuhan uji kita, kita tak boleh nak kontrol, kita kena muhasabah dirilah. Kita kena muhasabah diri kita sendiri. Sebab tanpa ujian, kita tak boleh nak kata lagi. Tuhan uji dengan perkara yang menyebabkan jadi marah kita. Tengok, lekat tak sabar kita, lekat tak redha kita dengan qada Allah, berlakunya perkara yang kita tidak suka tadi. Lekat tak? Sabar kita lekat ke tak? Redha kita lekat ke tak? Ada ni. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita diuji dengan kesenangan. Lekat tak sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi lupa tak kitanya? Ni. Ini semua bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Sebab tandaan iman pada syukur, sabar dan pada redha. Ini tandaan iman. Syukur, sabar serta redha. Sahabat mengaku mereka beriman. Nabi pun tanyalah, apa dia alamat kamu beriman? Jawab sahabat, nashkuru alal ghaha wa nasbiru alal bala wa narda bimawaqi'il qada. Kami syukur atas kurniaan Allah, kami sabar atas ujian Allah, dan kami redha akan sekian perkara yang berlaku. Maka Nabi kata, mu'minun wa rabbil Ka'bah. Ini orang beriman sungguh lah ni. Duduk di mana? Duduk di syukur, sabar dan duduk di redha. Jadi bila Tuhan uji kita dengan kesenangan, timbul dak syukur. Tuhan uji kita dengan musibah, dengan ujian perkara-perkara yang kita tidak kehendak, lekat dak sifat sabar kita, lekat dak sifat redha kita. Dak lekat, kita muhasabah diri kita sendiri. Muhasabah ni berdasarkan kepada ilmu lah. Nak muhasabah berdasar pada ilmu dan berdasarkan kepada amal kita akan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini benda dalam ni. Dia benda dalam ni payahlah. Walaupun kok luar, tenaga luar tak ada dah. Tenaga luar tak ada dah. Terlantar dah, tak ada dah tenaga luar. Pada ni. Tapi walaupun tenaga luar tak ada, ni hak dalam, ni hak dalam. Kuat semacam. Nafsu nak marah ni kuat. Kira-kira kok dah lah orang belaka dahnya. Tapi kenapa timbul marah? Kerana sombong. Dia di antara punca jadi ghatab yang terdahulu bisyariah adalah sombong. Dia sombong. Dulu dia segala-gala, sekarang ni jadi dianya orang dah segala-galanya. Dia seperti tak boleh terima kenyataan. Selama ni orang kena berharap ke dia. Jadi sekarang ni dia pula dah kena berharap ke orang. Ni tak boleh terima kenyataan. Sebab apa? Sombong. Jadi nak menunjukkan lagi dia punya kekuasaan dengan marah dah lah sekarang. Hal lain tak ada dah. Ada ni. Dia sombong dengan kedudukan. Tiba-tiba orang belaka dah. Jadi nak tunjuk kedudukan dia ni, dia tunjuk dengan sifat marah. Sebab hak tolong tok bawah, anak, isteri, hak tolong tok bawah daripada dia. Lama kening maknanya hak tu lah hak hidup hak dia duduk tonyoh. Sekarang ni dak segala-gala nak apa-apa kena panggil tu. Jadi kalau orang sombong ni, jadi sifat marah dia akan jadi kuat. Ni kadang-kadang tu pelik sungguhlah. Kohor tua, kohor pun marah. Bertambah umur kohor banyak, umur kohor bertambah, tapi sifat marah kohor kuat. Ni benda realiti ni. Hak tambah tua nak haji lah. Dia tak haji ni. Tua-tua ni lagi kau nak marah kau orang.
Nampak dalam keadaan tak apa sihat ni, kau nak marah kat orang. Dah tahulah. Tapi bukan ayah haji Majid Ladang lah. Ayah haji lain. Ayah haji lain. Sungguh ni, ujian atas kita kena bersabar diri lah. Kira-kira kita ni semayang bang tak tinggal. Semayang sunat pun rajin, berjemaah pun rajin. Kenapa dalaman tak kuat? Hak ni kita kena kira lah. Kira dengan ilmu. Macam mana kita ni buat dengan ilmu dah. Tapi macam mana keikhlasan kita, kena nilai belaka tu. Buat amal dah kewajipan, patut dosa-dosa, kira mana pula dosa-dosa. Dosa-dosa hak lampau kita bertaubat ke tak lagi. Kena kira belaka lah tu. Sebab dosa-dosa tu yang akan menggelapkan hati kita, yang akan melemahkan iman kita. Ada ni. Jadi kalaulah dosa-dosa kita tidak bertaubat, tapi kita rajin buat amal sunnah pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana amal yang tidak diterima oleh Allah nak mengkuatkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kena ke situ lah. Atau kena muhasabah, balik kepada ilmu. Tambahan pula kita pula banyak dosa-dosa yang agak sukar kita untuk lepas, dosa kita dengan anak Adam. Sukar kita nak lepas dosa anak Adam. Dosa itulah yang akan membitikkan hati kita, yang akan melemahkan iman kita sampai bila-bila. Kita nak bertaubat macam mana? Jalan taubatnya sukar, kerana kita kena minta maaf. Ni kena muhasabah belaka lah ni. Sebab tu kita tu kadang-kadang cerita tu, hak kata ayah haji ni, kau tua, kau marah ni, masa muda tak apa marah mana. Tapi kalau kita masa muda pun pesen pemarah dah, tak bimbang. Kita masa muda ni pemarah dah. Macam mana kemudian? Hak tadi cerita tu dia kata ayah haji ni masa muda-muda tak ada perangai gitu, cepat nak marah, cepat nak melenting. Sekarang ni cepat marah, cepat melenting, cepat terasa. Kenapa? Kenapa orang tua cepat marah, cepat melenting, cepat terasa? Sebab apa? Sensitif dia kata orang tua ni. Gitu. Tapi bayangkan kalau kita ni masa muda-muda pun pemarah dah, macam mana kita nak hadapi hari tua? Itu kata kita kena dalam keadaan muhasabah diri dengan ilmu dan juga dengan amal. Jadi Nabi SAW ni suruh kita berwuduk supaya dapat memadam api yang mari daripada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api. Nabi kata sesungguhnya dipadamkan akan api dengan air. Nak padam api dengan air. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i. Sesungguhnya dipadam akan api dengan air. Ni yang panggil asbab. Nabi kata nak padam api kena dengan air. Walau pegangan kitanya air itu makhluk tak boleh bekas. Terpadamnya api itu adalah datang daripada perbuatan Allah. Macam mana Nabi kata sesungguhnya dipadam akan api dengan air? Ini yang panggil cakapan asbab, tak salahnya. Ada ni. Contoh sifat hasad. Nabi kata hasad memakan pahala amalan kama takulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu api yang kering. Api makan kayu api yang kering. Adakah api berbekas? Tidak. Tapi Nabi kata api itu cakap asbab. Atau apa? Cakap asbab. Api makan kayu api kering. Air memadamkan akan api. Tapi pegangan kitanya, api ke, air ke, tak boleh bekas. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sebut berkaitan dengan obat, berkaitan dengan pantang. Nabi kata berkaitan dengan obat, berkaitan dengan pantang. Walau obat ke, pantang daripada bisa ke, itu makhluk belaka. Tapi Nabi sebut tu sebagai asbab. Mana kita cakap asbab tak salahnya. Nak sembuh pergi makan obat lah. Perkara yang bisa-bisa tu kena pantang lah.
Padahal hakikinya makhluk tak ada bekas. Itu panggil cakap asbab. Hak salah pengajiannya, cakap sikit je, oh kamu tak ada Tuhan. Telang Panadol, hilang pening kepala, kamu ni Panadol, obat. Mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Panadol makhluk tak ada bekas. Itu pegangan. Dah kata tadi Panadol, itu cakap asbab. Kamu cakap kamu berpegang lah. Dia ni. Ni payah ni pasal salah pengajian. Ni orang belajar ni. Salah pengajian ni timbul di tengah kita dahulu. Orang cakap asbab sikit, syirik lalu dah. Syirik lalu dah. Ada ni. Dah sikit-sikit obat. Lepas tu antibiotik lah apalah. Tu dia cakap di masjid. Dia kata dia pergi jumpa doktor. Dia kapikan doktor. Senyap doktor dia kata. Sedap dia. Sedap. Cakap di beranda masjid. Pergi jumpa doktor. Dia ni jenis luka tu bakal doktor kata dia ni tak pantang lama kali. Jadi kudih dia jadi nanoh, jadi melarat dah. Jadi doktor sebut warna tak tahulah, sebut dia tak pantang ataupun kena tambah antibiotik ke, dia bubuh doktor ni tak ada Tuhan, kafir gitu, syirik. Tapi doktor dia kata senyap, dia kata apa? Doktor dah reti ke? Doktor reti mu berkah itu lalu dah nampak telefon poli ni takak orang gila mana. Dia mari kenek orang, lepas tu dia kafirkan doktor tu pula. Kalau doktor reti sungguh, panggil ikat, panggil hospital, gibuh dah wak jaring. Orang tak betul ni. Ni salah pengajian. Dia pun mengkafir, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang mukmin. Kafir itu akan balik pada diri sendiri. Baik. Doktor biasa dah cakap, obat pantang. Tambah antibiotik, tambah obat. Gitulah, ginilah. Hak doktor hak agak tu sikit, insya-Allah. Doktor tu sikit dengan izin Allah. Tapi ada doktor tak ada sebut pun insya-Allah. Tak ada sebut pun izin Allah. Dia orang Islam. Pasti cakapan dia cakapan asbab sahaja. Kita kata dia cakap asbab. Cakap majaz. Cakap majaz dia. Mana qarinah kita nak kata dia cakap tu bukan cakap sebenar pegangan. Qarinah tandaan dia orang Islam. Dia orang Islam. Kalau doktor tu kafir, doktor tu kafir, makan obat, makan pantang. Mu kafir lah. Tak apalah, katalah nak kata kafir pun. Hak doktor kafir tu lah. Dah ni, kejut doktor kafir tu pula kata ke dia kafir. Kamu ni tak ada Tuhan, syirik ni, kata ke doktor kafir. Kejut kawan tu. Tapi maknanya kalau orang Islam dia bercakap wa imma obat ke, wa imma pantang ke, wa imma api ke, wa imma air ke, wa imma nasi, wa imma apa ke, cakap asbab sahaja, bukan cakap hakiki. Sebab apa? Orang Islam. Tu je qarinah dia. Siapa salah pengajian perekat tu di tempat kita. Orang cakap sikit siap. Siapa ke orang mari je orang ni, orang tak nak cakap. Jadi senyap. Dah cakap. Toh haji mari. Salah cakap kan syirik kafir kita. Gitu siapa. Dikira bercakap itulah pegangan. Tidak. Macam sini. Nabi kata sesungguhnya dipadam akan api dengan air. Nak padam api dengan air. Walha air makhluk tak bekas. Yang memadamkan api adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marah ni ada syaitan. Jadi nak memadamkan api kemarahan yang datang dari syaitan jadi api, Nabi suruh ambil wuduk, ambil air sembahyang. Mudah-mudahan dapat mengurangkan, dapat mengawal akan kemarahan kita. Ada sabda Allah alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni adama ala tarawna ila humrati ainaihi wantifakhi audadihi faman wajada min zalika syai'an falyadrib khaddahu bil ardi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.